Assalamualaikum. Hai semua. Ramai tak peminat donat di sini? Dalam tutorial kali ni Umi nak share pula cara hasilkan donat pandan. Tengok tu donat-donat Umi nampak gebu-gebas sangat kan? Teksturnya juga selembut kapas. Makan panas-panas lepas digoreng, berebut anak-anak Umi. Sampai tak cukup, siap request suruh buat lagi. Sesuai sangatlah buat hidangan untuk menu makan petang bersama teh O atau kopi kurang manis. Lagi pula sekarang ni musim hujan kan? Syok le tekak bila dijamu donat super fluffy ni. Bau aroma pandannya tu harum semerbak. Walaupun Umi tak pakai air pandan, cuma gantikan dengan satu bahan ni sahaja. Nak tahu apa bahan rahsia yang Umi masukkan tu? Kenalah tonton video ini hingga akhir. Banyak tips-tips penting yang dah pun Umi highlightkan di sepanjang video. Jadi jom kita belajar buat donat ala-ala donat premium macam yang dijual di kedai bakery tu. Modal sikit, bahan-bahan yang diperlukan pun tak banyak. Jimat, puas makan seisi keluarga. Kalau anda selalu buat donat fail dapatkan ring tepinya, dalam tutorial ni Umi dah ajarkan teknik betul cara goreng donat. Jom kita mulakan. Dalam bread maker masukkan 1 biji kuning telur saiz B, 40 gram gula pasir, 150 ml susu segar full cream. Guna yang full cream untuk hasil donat yang lebih berlemak. 1 sudu kecil super cream, iaitu sejenis pelembut roti, anda boleh dapatkan di kedai bakery. 1/4 sudu kecil garam, 250 gram tepung roti Jepun untuk hasil donat yang akan lebih gebu, lembut sangat-sangat dan halus tekstur rongga-rongga dalam donat. Seterusnya, yeast segera. Umi lebih suka gunakan brand South Instant ni. Kerana bau yeastnya tak kuat macam Mauripan. Masukkan dalam 1 sudu besar yeast segera ni. Bagi tambah aroma wangi dan sedap rasa donat, masukkan 1 sudu kecil creamy vanilla. Tak sama macam mesin vanilla ya, creamy vanilla ni lebih wangi dan pekat cairnya. Inilah bahan rahsia yang Umi sebutkan awal-awal tadi, iaitu pandan coconut Imalco. Umi tak letak langsung air pandan, senang ada ready made perisa pandan coconut ni. Memang tersangat sedap dan wangi amat, bau aroma pandannya tu. Masukkan dalam setengah sudu besar. Umi tambahkan sedikit dengan pewarna hijau apple ni. Sikit je dalam 1/4 sudu kecil, dah memadai ya. Tutup bread maker, pilih fungsi menguli yang nombor 9 tu. Ada tulis perkataan neat. Kemudian masa selama 45 minit, tekan button start. Biarkan je BM ni jalankan kerjanya hinggalah bunyi beep yang terakhir. Bila adunan dough dah jadi kasar begini, barulah tambahkan 25 gram margarin pelangi. Kemudian biarkan lagi hinggalah dough jadi licin dan 70% elastik. Kiranya 45 minit tu memang dah ngam elok lah masa untuk dough menjadi elastik dan licin. Lebih kurang ginilah. Nampak kan, dough tu dah nampak licin dan dah 70% elastik. Dah bunyi je beep nanti, barulah kita transfer ke silicone mat. Okey, yang dimaksudkan dengan 70% elastik macam Umi cakap tadi tu, bila mana kita tarik dough ni, ia sangat-sangatlah mudah direnggangkan. Dan nampak tu lembut je kelihatan doughnya kan, tapi dough masih lagi boleh terkoyak. Bila kita renggangkan, tarik lagi tu kan, nampak tu dia dah terkoyak. Maksudnya ia bukanlah 100% elastik macam buat roti tu. Memang dough tak akan terkoyak ya bila kita renggangkan nipis macam mana sekalipun. Bulat-bulatkan dough bagi kemas, pusing-pusingkan bagi membentuk bulatan yang cantik gitu macam Umi buat. Kemudian potong dough kepada bahagian-bahagian yang kecil supaya mudah kita nak timbang nanti. Kemudian timbang setiap satu dough tu dengan seberat 35 gram untuk setiap satunya. Dan susun kemas di bahagian tepi silikon mat tu. Jarak-jarakkan sikit antara satu dough dengan yang lain ya. Kemudian tutup dengan plastik atau tuala kering selama 10 minit bagi gluten dalam dough terbentuk. Lepas 10 minit, bolehlah ambil satu dough,
tekan bagi buang lebihan angin dalam dough tersebut. Sambil-sambil tu kita licinkan permukaan dough. Tarik dough, bawa ke belakang dan cubit-cubitkan bagi bercantum elok. Kemudian pusingkan dan terus rounding dough bagi dapat bentuk bulatan yang cantik dan licin permukaan dough kita. Jangan lupa lepas rounding kena check bahagian bawah dough tu. Kalau ada yang terbuka sikit tu kan, pastikan dicubit-cubit semula bagi bercantum elok. Roundingkan balik dalam 1 ke 2 saat. Dah siap rounding, letakkan atas dulang yang telah ditabur tepung. Nak letak terus atas kertas minyak pun boleh je. Sambung rounding dough membentuk bulat yang kemas dan pastikan permukaan dough tu licin ya, supaya hasil donat kita nanti mulus je, tak menggerutu. Biar licin je permukaan donat, barulah cantik. Cara rounding dough Umi dah tunjukkan tu. Anda boleh ikut teknik simple ni. Cuma part yang paling penting kena pastikan permukaan dough tu biar licin, mulus ya, dan juga bahagian bawah dough tu tak ada lubang ataupun lompong. Kita kena cubit-cubitkan sikit sebab bila tak ditutup kemas nanti waktu menggoreng tak cantiklah kejadiannya. Donat kita tak licin depan dan belakang. Dah siap rounding kesemuanya, bolehlah kita mula membentuk donat. Tabur sedikit tepung gandum di silikon mat, letak dough, kemudian tabur sikit lagi tepung di bahagian permukaan atas. Tekan dough bagi lepeh, gunakan penumbuk donat ni je. Letak ringnya, kemudian tumbuk-tumbukkan bagi lepeh sedikit. Dah lepeh gitu, barulah kita lubangkan bahagian tengah-tengahnya untuk membentuk sebiji donat yang cantik elok gini. Kemudian susun semula di atas dulang yang ada tepung gandum tu ya, supaya mudah kita nak ambil sebelum digoreng nanti. Dough yang Umi terap ni gunakan set penumbuk donat ni je. Jika ada yang berkenan dengan set penumbuk donat ni, anda boleh dapatkan di Shopee. Mudah dan cepat je siap membentuk donat. Kalau kita terap pakai acuan tu kadang-kadang membazir juga kan tepi-tepi tepung tu. Jadi bila guna cara ni lebih mudah, cepat dan tak membazir lebihan tepung. Untuk pengetahuan anda, dalam satu set penumbuk donat ni siap dapat ring donat tu, kemudian penumbuk dough tu dan juga acuan bulat memanjang untuk kita tebuk lubang di bahagian tengah-tengah donat. Siap semua dalam satu set. Materialnya aluminium biasa je, nipis tak tebal, tapi memang sangat sesuai lah untuk membentuk donat dengan cepat dan cantik. Dah siap membentuk kesemua dough donat tu. Anda boleh rehatkan dough ni selama 35 minit bagi dough tu kembang sekali ganda sahaja ya. Tak perlu rehatkan lama sangat, nanti donat overproofing pun susah nak mengembang cantik waktu kita goreng. Umi rehatkan dough ni di tempat yang gelap. Sebab apa? Sebab cuaca hujan lebat je kat luar tu kan. Takut bila kita letak di tempat yang terang, dough tu lambat kembang pula. Tapi tak perlu bertutup ya. Biarkan kena udara di permukaan donat. Barulah cantik mulus je bila digoreng nanti. Bila dough dah naik kembang elok setelah 35 minit, bolehlah terus digoreng. Pastikan minyak telah dipanaskan 10 minit awal dengan api yang paling perlahan. Kemudian goreng bahagian belah bawahnya terlebih dahulu ya. Telungkupkan dulu bahagian yang kita letak donat tadi tu untuk proofing. Bahagian tu kita gorengkan dahulu sebab belah atas tadi dah mengembang elok kan. Bagi garing bahagian bawahnya, barulah kita balikkan. Cukup sekali balik sahaja ya untuk dapatkan bentuk ring pada donat. Barulah nampak ring tu, sekali balik sahaja. Jangan dibalikkan banyak kali sebab lagi satu alasannya donat kita tu akan menyerap minyak yang banyak jika dibalikkan banyak-banyak kali. Kalau boleh biar keperangan sedikit ya. Baru ngam cantik menggebu je donat walaupun dah sejuk nanti.
Dah siap, boleh angkat. Kemudian toskan dahulu lebihan minyak atas redai. Bagi donat ni sejuk dahulu baru kita salut dengan gula. Untuk sekali gorengan ni elakkan letak banyak-banyak dalam kuali. Nanti susah nak balikkan bila donat mengembang. Api kena kawal biar kecil sahaja supaya tak timbul jerawat-jerawat kecil pada kulit permukaan donat. Kalau nak frozen kan, goreng separuh masak sahaja bahagian depan dan belakang, bagi yeastnya mati, kemudian barulah disejuk bekukan. Nanti bila-bila nak makan, defrost sejam awal, dah lembut bolehlah goreng semula hingga donat masak sepenuhnya. Kalau takut donat serap minyak yang banyak, siap-siap je goreng macam biasa sampai masak sepenuhnya. Dah kepirangan kedua-dua bahagian, dah sejuk bolehlah defrozen macam biasa. Nanti bila-bila nak makan, panaskan je semula dalam microwave. Hasilnya donat tetap lembut, gebu macam baru digoreng. Pastikan donat tu dah betul-betul sejuk, barulah kita bedakkan dia dengan gula ataupun snow powder macam Umi gunakan tu. Boleh dapatkan di kedai bakery. Penggunaan snow powder ni lagi baiklah dari gula icing. Ia tak akan menyerap dalam donat dan gulanya kekal nampak cantik je bila bersalut. Snow powder ni kalau anda nak dapatkan, boleh beli di kedai-kedai bakery, ada dijual. Kat luar hujan masih lebat lagi tu. Umi nak rasmikan satu dululah. Masih panas-panas lagi ni. Nampak tu tekstur donatnya lembut, gebu-gebar sangat-sangat. Rongga dalamnya pun berserat halus gitu kan bila kita pakai tepung roti Jepun. Anda boleh dapatkan tepung roti tu di kedai-kedai bakery ya, ada dijual. Lagi sedap donat kita berbanding pakai tepung gandum ataupun tepung high protein yang lain. Okey, selamat mencuba donat pandan super gebu-gebas dan lembut by Umi. Jumpa di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Dan jangan lupa subscribe, like, sharekan video ni jika anda suka. Tekan bel untuk dapatkan notification video terbaru dari Umi. Assalamualaikum. Bye.